Bismillahirrahmanirrahim. Hadis-hadis yang menyatakan zahirnya Imam Mahdi. Kita masih lagi berbincang dalam tajuk alamat besar hampirnya kiamat. Yang pertama ialah zahirnya Imam Mahdi, yakni pemimpin yang diberi petunjuk oleh Allah SWT, yang lahir daripada zuriat Nabi SAW, daripada Siti Fatimah radhiyallahu anha. Di mana pendapat yang jelas di sisi ahli sunnah wal jamaah dan mazhab Syiah, zahirnya Imam Mahdi sama Sunni dan Syiah. Di sisi ahli sunnah wal jamaah banyak hadis-hadis yang menyatakannya. Maka mereka yang memperkecilkan perkara ini adalah bercanggah dengan hadis yang mutawatir. Terlalu banyak hadis yang diriwayatkan oleh ulama menceritakan zahirnya Imam Mahdi. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim tidak disebut secara sharih, tetapi memberi maksud itu. Tetapi dalam kitab-kitab yang lain disebut secara sharih dengan sanadnya yang sahih. Antara hadis-hadis itu ialah, kita mulakan riwayat Sahih Bukhari dan Muslim, iaitu riwayat yang paling sahih selepas Al-Quranul Karim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa antum idza nazala fiikum ibnu Maryam fiikum wa imamukum minkum. Rawahul Bukhari. Artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu an, katanya Rasulullah SAW telah bersabda, bagaimana keadaan kamu apabila turunnya kepada kamu Ibnu Maryam, yakni Nabi Isa alaihissalam, dan imam, yakni pemimpin kamu di kalangan kamu, di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia akan baca alamat kubra. Yang kedua, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa tidak disalib, tidak dibunuh, dan akan turun di akhir zaman. Disebut dalam hadis-hadis sahih dan mutawatir. Kita akan baca kemudian. Ada pendapat mengatakan hadis ahad itu salah. Telah ditahqiqkan oleh para ulama bahawa nuzul Isa alaihissalam diriwayatkan secara mutawatir. Kita akan baca kemudian. Hadis ini mengatakan ketika Nabi Isa alaihissalam turun ke bumi dalam usia yang muda, sebagaimana dia angkat umur 30 tahun, rupa yang kacau. Di masa itu sudah ada pemimpin di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemimpin yang akhir ialah diberi gelaran Imam Mahdi, pemimpin yang ditunjuk oleh Allah di kalangan zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, an Jabir radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul ada ya tu bukan ba, ya yaqul, salah je, tambah titik. La tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'ala al-haqq zahirina ila yaumil qiyamah. قال فينزل عيسى بن مريم عليهما فيقول أميرهم تعال صلى بنا فيقول لا إن بعضكم على بعض أمراء
takrimatullah hadhihi al-ummah, rawahu Muslim. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Artinya dari Jabir radhiyallahu an bahwasanya ia telah mendengar Rasulullah SAW telah bersabda, sentiasa ada di kalangan umatku yang berperang, yang berjuang di atas kebenaran. Mereka sentiasa zahir sehingga hari kiamat. Lalu Nabi SAW bersabda lagi, lalu turunlah Nabi Isa bin Maryam alaihi assalam. Maka berkatalah pemimpin mereka, yakni di kalangan umat Islam, yang dimaksudkan ialah Imam Mahdi. Pemimpin dapat petunjuk. Pada masa itu, silalah sembahyang menjadi imam kepada kami. Artinya Imam Mahdi mempersila ke Nabi Isa jadi imam sembahyang. Lalu ia bersabda, Nabi Isa bersabda, tidak, sesungguhnya di kalangan kamu menjadi pemimpin di atas yang lain sebagai kemuliaan dari Allah kepada umat ini. Kan memuliakan umat Muhammad SAW, maka jadi imam sembahyang ialah Imam Mahdi. Kan memuliakan umat Muhammad SAW, kata Nabi Isa. Hadis ini riwayat Jabir bin Abdullah, yang dulu riwayat daripada Abi Sa'id, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dua orang sahabat. Yang riwayat Bukhari Abu Hurairah, riwayat Muslim Jabir radhiyallahu anhu. Ini sudah sampai kepada hadis yang mutawatir, bukan seorang sahabat. Hadis yang tersebut menunjukkan beberapa perkara. Di antaranya akan berterusan di kalangan umat ini adanya orang yang memperjuangkan Islam sehingga akhir zaman. Perjuangan Islam tidak mati dengan jatuhnya khilafah. Walaupun pemerintahan Islam hilang dengan jatuhnya kerajaan Utsmaniyah, bahkan dengan lemahnya Islam di masa peperangan salib. Islam lemah, tapi perjuangan Islam tak mati. Setelah tentera salib menawan Baitul Maqdis selama 100 tahun, Allah melahirkan Salahuddin Al-Ayyubi, memimpin umat Islam, pemimpin pada bangsa Kurdis, menentang salib dan kalahkan tentera salib setelah 100 tahun. 100 tahun. Sekarang ni jatuhnya Utsmaniyah diisytiharkan perjanjian Lausanne 1916, perjanjian Lausanne, perjanjian untuk membatalkan Utsmaniyah. Sekarang tahun 2016, sudah 100 tahun. Sudah 100 tahun, genap 100 tahun. Kita tak tahu apa akan berlaku. Akan berlaku. Di mana perjuangan Islam tidak mati. Tidak mati, akan ada. Adanya orang yang memperjuangkan Islam sehingga akhir zaman. Dan ketika turunnya Nabi Isa alaihi salam, adanya seorang pemimpin yang soleh. Pemimpin yang soleh, yang baik di kalangan orang Islam, sehingga Nabi Isa menolak untuk menjadi imam sembahyang. Nabi Isa tak mau jadi imam. Dalam hadis-hadis yang lain meriwayatkan apabila Imam Mahdi yang muncul di antara makam Ibrahim dan Kaabah di Makkahul Mukarramah, yang pada awalnya orang tak berani nak sokong dia. Hanya 313 orang dipilih oleh Allah Ta'ala. 313 orang sahaja yang berbai'ah. Orang tak tahu dia Imam Mahdi. Bukan Imam Mahdi ni, sayalah dia isytihar diri dia tu. Itu orang gila, bodoh. Isytihar dia Imam Mahdi. Dia tidak isytihar. Tapi orang tahu dia ni, dia berzuriat Nabi. Dan orang cari dia. Orang cari. Yang tahu, yang Allah Ta'ala beri ilham, mencari dia. Dia lari. Sehingga dibawa balik ke Madinah. Dibawa, diheret. Bawa. Di hadapan Kaabah, di antara Kaabah dan makam Ibrahim, dia bersandar di situ. Akhirnya dia terima hakikat dia jadi pemimpin. Maka orang takut 313 orang yang bai'ah, sampai banyak ahli Badar. Orang tak tahu lagi, orang Sunni pun tak tahu, Syiah pun tak tahu. Hari ini beribu Sunni Syiah duduk tunggu Imam Mahdi. Yang mula 313 orang. Apabila datangnya tentera As-Sufyaniyin daripada
Syria berpakaian khas, yakni beruniform untuk menyerang dia, menyerang Imam Mahdi yang muncul ini. Tentera itu ditelan bumi, jangan pergi di Syria, jangan pergi. Nak jadi tentera ini bolehlah. Nak jadi tentera ni, pergi ke Syria, pergilah nak boleh sakit. Daripada Syria turun ditelan bumi, barulah orang tahu Imam Mahdi. Ini tanda besar. Bila ada tentera ditelan bumi di lapangan, tentera nak serang Mekah, menandakan dia Imam Mahdi, barulah orang ramai pergi berduyun-duyun bai'ah dia. Nabi kata pergi bai'ah walaupun merangkak di atas salji. Ada hadis, walaupun merangkak di atas salji. Mana ada salji? Sekarang salji sudah turun di tanah Arab. Di Tabuk sudah turun salji, di Palestin sudah turun salji. Ini tanda-tanda akhir zaman. Turun salji. Terlalu sejuk, walaupun merangkak di atas salji, Nabi kata pergi bai'ah. Bai'ah dia jadi pemimpin. Ini akan berlaku tanda-tanda yang besar. Itu yang disebut hadisnya. Lepas itu dia kepung, bala tentera jadi kepung. Satu riwayat mengatakan di Dimash, satu riwayat kata di Baitul Maqdis. Itu khilaf, tak jadi masalah. Dikepung oleh tentera Yahudi akan muncul dengan Dajjal. Saya akan baca kemudian. Di masa itulah Nabi Isa turun diiringi oleh malaikat. Ada riwayat kata turun di menara masjid, ada kata turun di menara gereja. Maka Nabi Isa ditemani oleh pengikut-pengikutnya di kalangan Kristian yang menganut Islam. Akhirnya orang Kristian menganut Islam. Ada kaum mengatakan ini Kristian Ortodoks. Ortodok ni banyak di Rusia, banyak di negara Arab, banyak di Greek. Ini Ortodok. Kristian ni masuk Islam. Adapun Kristian Katolik, Protestan, ini masuk dalam Zionis. Bergabung dengan Dajjal. Ini Kristian yang akan masuk Islam, dan Nabi Isa memimpin mereka dan masuk ke masjid Imam Mahdi yang sudah di kamar semayang. Pada masa iqamah, sudah azan subuh, masa iqamah dia mari, lalu Imam Mahdi berundur suruh Nabi Isa jadi imam. Nabi Isa kata tidak, kamu jadi imam, umat Muhammad jadi imam. Itu kerana memberi penghormatan sebagaimana yang dikurniakan oleh Allah pada umat ini, maka imam masa itu diminta supaya tampil ke hadapan untuk menjadi imam sembahyang. Imam Mahdi ini ialah orang yang fasih baca, yang alim, yang fasih berbahasa Arab. Dia mesti ada mengakui Imam Mahdi itu cakap bahasa fasih. Nak jadi Imam Mahdi macam mana? Di Sudan, di kat mana? Tolong pergi mendidik saya Imam Mahdi, cakap Arab pun tak erti. Hadis yang lain, an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ubashirukum bil mahdi yub'atsu ala ikhtilafin minan nas wa zilzalin. Ada alif selepas za yang akhir, wa zilzalin, zilzalin fayamul arda qistan kama muliat zulman wa jawra yardu anhu sakinus samai wa sakinul ard yuqsimul mala sihahan. Qala lahu rajulun ma sihahan? Qala sallallahu alaihi wasallam bisawiyyati wa yamla'u Allahu quluba ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ghinaan wa yas'uhum adluh ila akhiril hadis. Rawahu Ahmad wa Abu Ya'la. Qala al-Haythami Ibn Hajar al-Haythami rijaluhuma thiqatun. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan Abu Ya'la. Mengikut Ibn Hajar al-Haythami, hadis ini hadis sahih. Artinya dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW telah bersabda, aku menyatakan khabar gembira kepada kamu dengan zahirnya Imam Mahdi. Disebut Imam Mahdi, imam yang diberi petunjuk. Mahdi diberi petunjuk, bukan nama dia Mahdi, Mahdi gelaran
yang diberi petunjuk oleh Allah. Ketika manusia di dalam pertelengkahan, dalam peperangan, dan banyak gempa bumi. Masa itu gempa bumi banyak, gempa sana, gempa sini, gempa sana, gempa bumi. Akan berlaku gempa bumi. Bukan di Indonesia saja, di Amerika Latin, di negeri Arab, kata-kata gempa bumi. Lalu ia melimpahkan bumi dengan keadilan. Setelah bumi dipenuh sebagaimana sebelumnya dipenuhi kezaliman. Bumi dipenuh dengan kezaliman. Kezaliman ni bukan saja membunuh. Orang kita ni kalau bunuh baru zalim, tak bunuh tak zalim. Termasuk mengenakan cukai yang tidak patut kepada rakyat. Ini termasuk zalim. Kezaliman politik, kezaliman ekonomi, kezaliman jenayah, persebar zalim yang banyak. Imam Mahdi turun membawa keadilan. Ia diredai oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Ia membahagikan harta secara sihah, secara betul. Lalu seorang yang ada dalam majlis itu bertanya, apakah makna sihah itu? Sabda Rasulullah SAW, maknanya ialah secara sama rata adil. Lalu Allah memenahkan hati umat Muhammad SAW dengan kekayaan. Umat Muhammad dalam kesenangan bila Imam Mahdi turun, dan melimpahlah kepada mereka oleh keadilannya hingga akhir hadis. Hadis ini hadis panjang, sambung lagi. Hadis yang berikut, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law lam yabqa min ad-dunya illa yawmun latawwala Allahu dhalika al-yawm hatta yab'atha fihi rajulan minni aw min ahli baiti yuwati ismahu ismi wa ismu abihi ismu abi yamla'ul arda qistan wa adla kama muliat zulman wa jawra, rawahu Abu Daud. Hadis ini dihuraikan lebih lagi pada hadis dulu. Artinya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, kalaulah tiada tinggal lagi daripada umur dunia ini melainkan satu hari sahaja, nescaya Allah memanjangkan hari itu sehinggalah dibangkitkan seorang lelaki daripada kalangan atau dari kalangan keluargaku, namanya menyamai namaku Muhammad ataupun Ahmad, nama dia. Sama ada Muhammad ataupun Ahmad. Dan nama bapanya menyamai nama bapaku, Muhammad bin Abdullah atau Ahmad bin Abdullah, nama dia begitu. Imam Mahdi dinamakan, nama dia Muhammad bin Abdullah, Ahmad bin Abdullah. Setengah cerita tak tahu, Allah ma'alam, di negara Arab hari ini kalau ada nama Ahmad bin Abdullah, kerajaan cari. Kalau tahu dia zuriat Nabi, kerajaan cari. Cari untuk apa? Untuk nak tangkap. Ini sebab puak-puak raja ni nak kekal kuasa dia. Dia takut juga jatuh kerajaan dia. Diberitakan begitu, wallahu a'lam. Ada riwayat mengatakan begitu. Dia Saudi, negara Arab ni, juga cari, kena cari. Maka dia sembunyikan. Ia melimpahkan bumi kejujuran dan keadilan sebagaimana sebelumnya dipenuhi kezaliman dan kecurangan. Kezaliman, kecurangan. Di mana kita kena sedar bahawa zuriat Nabi ini diunyanya. Disebut dalam hadis, Nabi menangis. Sahabat dia kata apa? Anak cucu aku akan diunyanya. Akan diunyanya, dibunuh. Akan diburu. Dan kita kena sedar bagaimana Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, semua imam-imam ini dipenjara atau ditangkap atau disebat, dihukum sebat oleh khalifah-khalifah di zaman masing-masing. Kenapa? Kerana mereka membela Ahlul Bait. Mereka bukan Syiah. Bukan Syiah. Ada orang tuduh dia Syiah. Tidak. Membela Ahlul Bait. Kerana kerajaan Amawiyah dan Abbasiyah ini menangkap keluarga-keluarga Nabi. Ini menyebabkan mereka berhijrah ke Yaman, berhijrah ke Iran, berhijrah ke Asia Tengah, berhijrah ke India, berhijrah ke alam Melayu, berhijrah ke Morocco. Dan sebab itulah Ahlul Bait ini tersebar keturunannya
kerana mereka diburu oleh kerajaan-kerajaan Amawiyah dan Abbasiyah. Ini kita kena sedar. Bukan kerana mereka Syiah. Syiah itu mereka yang fanatik, yang ta'asub dengan keluarga Nabi. Terlalu ta'asub, terlalu fanatik. Ada yang jadi sesat mengatakan sepatutnya ada Nabi lepas Muhammad SAW. Sayyidina Ali lah Nabi. Itu sesat. Sesat. Ada yang sesat. Dan ada yang tidak sesat. Mereka sayang berkeluarga Nabi. Ini Ahlul Bait. Termasuk imam-imam mazhab. Imam-imam mazhab dan ulama-ulama yang muktabar. Imam Nawawi, Imamul Haramain, dan imam-imam mazhab, ulama-ulama yang terkenal. Mereka dipenjara di zaman masa mereka tidak bai'ah. Tidak bai'ah khalifah-khalifah Amawiyah dan Abbasiyah. Kerana mereka menganggapnya zalim terhadap keluarga Nabi. Kerana mereka dilantik bukan dengan bai'ah daripada rakyat, tapi dengan keturunan semata-mata. Keturunan semata-mata. Menyebabkan ulama-ulama menentang. Bukan kerana Syiah. Ini kita kena faham. Kena faham ini. Jangan kita jadi terlajuk. Sebab ada ustaz-ustaz kita tak baca sejarah ni. Setengah ustaz-ustaz tu duduk lawan Syiah je. Tak berani. Akhirnya lawan Ahlul Bait. Ini salah. Ini salah. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Ini salah. Sudah terlajuk. Ada yang terlajuk ni. Terlajuk ni kena jagalah. Sebab baca fiqh, baca tauhid, tak baca sirah, tak baca tarikh. Kena baca tarikh. Kena baca tarikh Imam Syafi'i, tarikh Imam Malik, tarikh Imam Abu Hanifah, tarikh Imam Ahmad bin Hanbal, tarikh imam-imam yang muktabar, Sa'id bin Jubair, ulama tabi'in yang dipancung lehernya kerana tidak berbai'ah dengan khalifah yang menyeksa keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kerana mereka Syiah. Ini kena faham. Sebab hari ini kerajaan duduk kipah ni. Kerajaan Arab lah duduk kipah. Duduk kipah we pitih pula ke ustaz-ustaz ni. Saya tahu. Saya nak pitih senang lah. Nak pitih ni senang. Tapi pitih buat pun dah. Kita menyabarkan ilmu Islam bukan dengan pitih. Ini kena faham. Ada ustaz-ustaz kita nak buat sekolah besar. Nak buat ni. Terima bantuan. Ini penyakit. Penyakit yang menimpa ulama-ulama. Kita kena sedar. Hadis yang lain. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam al-mahdi minni ajlal jabhati aqnal anfi yamla'ul arda qistan wa adla kama muliat zulman wa jawra yamliku 7 sinin. Rawahu Abu Daud. Qala Ibn al-Qayyim bi isnadin jayyid. Qalahu al-Albani. Sanad hadis ni baik. Ini hadis yang tinggi martabatnya, bukan hadis dhaif ini. Artinya dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, katanya Rasulullah SAW telah bersabda, Imam Mahdi itu dari keturunanku. Dahinya luas, dahi dia luas. Hidung dia mancung, disebut rupanya. Ia akan memenuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan. Sebagaimana sebelumnya dipenuhi kezaliman dan kecurangan. Ia memerintah selama 7 tahun. Merintah 7 tahun. Lepas itu dia mati. Nabi Isa menyambung pemerintahan. Nabi Isa sambung pemerintahan. 7 tahun saja merintah. Ini riwayat ini menyebut 7 tahun. Ada hadis lain. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala'an yusibu hadhihi al-ummah hatta la yajidur rijala malja'an yalja'u ilaihi min az-zulmi fayab'atullahu rajulan min atrati wa ahli baiti fayamla'u bihi al-arda qistan wa adla kama muli'at zulman wa jawra yardu anhu sakinu as-sama'i wa sakinu al-ard la tad'u as-sama'a لا تدع السماء من قطرها شيئا إلا صبته مدرارا ولا تدع الأرض من نباتها شيئا إلا أخرجته حتى يتمنى الأحياء الأموات يعيش في ذلك 7 سنين أو 8 سنين أو 9 سنين رواه الحكيم. رواية الحكيم. Artinya dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW telah bersabda dengan menyebut satu balak bencana yang akan menimpa umat ini
sehingga seseorang itu tidak mendapat tempat berlindung daripada kezaliman. Penuh dengan kezaliman. Seluruh pelosok dunia berlaku zalim. Ini negeri Islam lah, negeri Islam berlaku zalim. Hak negeri kafir lagi sangatlah. Maka Allah lahirkan seorang lelaki dari keturunanku dan ahli rumahku. Akan muncul seorang pemimpin dari keturunan aku, dari rumah aku. Lalu Tuhan penuhkan bumi dengan kejujuran dan keadilan. Disebabkan pemerintahannya, bila dia merintah adil, maka berlaku melempah bumi dengan keberkatan. Sebagaimana sebelum itu bumi dipenuhi oleh kezaliman dan kecurangan. Penduduk langit dan bumi meredai pemerintahannya. Langit pula tidak meninggalkan sedikit pun dari hujannya, melainkan dicurahkan dengan lebatnya. Dan bumi juga tidaklah meninggalkan dari tumbuh-tumbuhannya, melainkan dikeluarkannya dengan sebanyak-banyaknya. Sehingga orang-orang yang hidup suka kalau orang-orang matinya hidup semula. Melihat berkat suburnya tanaman, melimpahnya berkat di bumi. Imam Mahdi itu memerintah dalam keadaan itu selama 7 tahun atau 8 tahun atau 9 tahun. Ini menyebut tahun-tahun. Tadi 7 tahun saja. Dengan sebab masa dalam ilmu Allah Ta'ala, dia anggarkan pemerintahan dia selama 7 tahun, 8 tahun atau 9 tahun dia mati. Lepas tu dia mati. Pemimpin dia mati. Ini satu hadis. An Ali radhiyallahu anhu annahu nazara ila al-Hasan wa qala inna ibni hadha sayyidun kama sammahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sayakhruju min sulbihi rajulun yusamma bismi nabiyyikum yushbihu fil akhlaq la fil khalqi yamla'u ad-qistan, rawahu Abu Daud. Ini riwayat Abu Daud. Artinya dari Ali radhiyallahu anhu bahwasanya ia telah memandang kepada anaknya Al-Hasan. Lalu ia berkata, sesungguhnya anakku ini adalah Sayyid, yakni pemimpin, sebagaimana menamakannya oleh Rasulullah SAW. Akan lahir dari keturunannya seorang lelaki yang menyamai nama Nabi kamu, yang dipercayai dari segi akhlak, tidak dari kejadian atau ia melempahkan bumi dengan keadilan. Hadis ini riwayat Abu Daud mengatakan Mahdi dia berketurunan Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Tetapi ada hadis yang lain pula, riwayat Al-Baihaqi, riwayat Imam Syafi'i, riwayat Abu Nuaim mengatakan daripada Sayyidina Husain. Ini khilaf. Itu termasuk dalam bab khilaf ulama. Yang pentingnya akan zuhur Imam Mahdi ni. Lain ni duduk balok. Hak ni kata daripada zuriat Hasan, hak ni kata zuriat Husain. Duduk baloh. Bila Imam Mahdi sungguh zahir, tak ada baloh lah. Kerana benda yang akan datang adalah ilmu Allah. Ini khilaf ulama. Sayyidina Hasan ada kelebihan, Sayyidina Husain ada kelebihan. Sayyidina Hasan setelah matinya Sayyidina Ali karramallahu wajhah dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljim, seorang khawarij, membunuh Sayyidina Ali dengan pedang beracun. Mati syahid Sayyidina Ali. Lalu penduduk Madinah, penduduk Hijaz dan sebahagian besar penduduk Iraq membai'ahkan Sayyidina Hasan menjadi khalifah. Muawiyah yang duduk di Mekah menentang Sayyidina Ali, tidak terima, menentang Sayyidina Ali kerana dia tuduh Sayyidina Ali tidak menghukum mereka yang bunuh Sayyidina Uthman. Dalam kisah kita baca dah minggu lepas. Dan Nabi mengatakan qatala Ammar fi'atun baghiyah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan ulama-ulama hadis. Ammar bin Yasir dibunuh oleh kumpulan yang durhaka. Berlaku peperangan Siffin antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah. Perang. Muawiyah mengangkat senjata. Aisyah dan Zubair dan Talhah mengacak senjata menentang Sayyidina Ali. Sangat sulit bagi Sayyidina Ali menghadapi keadaan. Kerana nak jatuhkan hukum qisas mesti dengan saksi-saksi yang adil. Saksi yang betul. Siapa bunuh Sayyidina Uthman dalam keadaan yang bolong,
Orang Terengganu kata bonok. Mesti ada saksi, ada pengakuan, ada pendakwaan. Itu mengikut sistem kehakiman. Bukan pakai igak-igak begitu. Tetapi kalangan ni marah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali yang dibai'ah menjadi khalifah. Khulafa' Rashidin termasuk Sayyidina Ali. Sayyidina Ali menangguhkan, tapi mereka ni mengangkat senjata. Macam mana Sayyidina Ali nak lawan Aisyah isteri Nabi, Talha Zubair, salah seorang 10 sahabat yang masuk syurga, tapi tak faham politik. Ini ada yang tak faham politik. Muawiyah juga mengangkat senjata. Sayyidina Ali berperang dengan semua ini. Sayyidina Aisyah diselamatkan oleh bala tentera Sayyidina Ali, keluar medan perang. Zubair dengan Talha, Sayyidina Ali berunding, suruh berundur. Zubair dengan Talha berundur, tiba-tiba dibunuh oleh pengikut-pengikutnya. Bunuh Zubair dengan Talha. Sayyidina Ali kata, mereka yang bunuh Zubair dan Talha ni ahli neraka. Sayyidina Ali kata, dua ini sudah berundur. Berperang dengan Muawiyah. Berperang. Sayyidina Ali bersedia menghadapi bala tentera ni. Menghadapi lepas seorang-seorang penerima Muawiyah dihadapi oleh Sayyidina Ali. Siapa gerangan Muawiyah? Ahmad bin kata mau pergi lawan. Muawiyah kata tak boleh. Kalau mati aku tak kena jadi pemimpin pula. Muawiyah akan lawan. So Ahmad bin lawan. Lawan-lawan rebuh Ahmad bin sehingga tercabut pakaian dia, nampak pusat. Sayyidina Ali kata bangun lagi. Ini disebut oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Ada kitab meriwayatkan ini. Mengikut Sayyidina Ali kata, apa tak bunuh dia? Tak bunuh dia, waris aku. Sayyidina Ali kata. Sayyidina Ali kata waris aku. Lari. Akhirnya mereka menipu dalam perang Siffin, berlaku perdamaian. Ditipu dalam perdamaian ini. Ditipu. Ayat Quran yang Sayyidina Uthman baca menyebabkan jadi kerang kabut tentera Sayyidina Ali. Dah munadamah, damahlah. Dalam perdamaian mereka menipu. Tipu dalam perdamaian. Tipu sama sendiri. Sama-sama Islam ni. Ini peperangan fitnah. Berakhir Sayyidina Ali dibunuh oleh puak Khawarij. Khawarij kata tak betul belaka. Haji ni tak pagar, tak betul belaka dia kata. Bunuh belaka lah senang. Sayyidina Ali dibunuhnya. Dibunuhnya sahabat Nabi. Dibunuhnya. Ni ahli syurga, sahabat yang besar. Dibunuhnya. Bila Sayyidina mati, orang Madinah, orang Taif, orang Mekah, Hijaz, bai'ah Sayyidina Hasan jadi khalifah. Yang sang kata, tak apalah, aku letak jawatan. Dalam masa beberapa hari saja, sebulan lebih ataupun 2 bulan, Sayyidina Hasan letak jawatan. Kerana nak mendamaikan orang Islam, Sayyidina Hasan letak jawatan. Ada orang kata Muawiyah nak lepas, nak ambil jawatan, lepas tu nak lantik orang lain pula. Sayyidina Hasan jadi khalifah. Tiba Sayyidina Hasan mati. Ada kata mati diracun. Mati Sayyidina Hasan. Dia mendamaikan orang Islam. Jadi aman. Dia letak jawatan, jangan kelahi, jangan perang. Berhenti. Malangnya dia mati. Di mana matinya misteri. Ada kata diracun oleh puak-puak Bani Umayyah. Wallahu a'lam. Dari ilmu Allah Ta'ala. Muawiyah terus menabarkan diri jadi khalifah tanpa bai'ah. Bai'ah dengan paksa. Orang bai'ah dia dengan paksa. Dia nanti anak dia Yazid jadi pengganti dia. Dia mati, anak dia pula jadi. Menyebabkan para sahabat marah. Para sahabat sangat marah, tidak dengan syura. Sehingga Umar bin Abdul Aziz yang dilantik jadi khalifah, Umar Aziz pergi ke masjid, tanya orang ramai, ini hak orang ramai, bukan hak aku, bukan hak anak beranak aku. Kalau orang ramai setuju, semua orang ramai setuju, Umar bin Aziz jadi khalifah. Maka Umar bin Aziz diiktiraf sebagai khulafa yang diiktiraf oleh ulama-ulama iktiraf. Lepas Umar bin Aziz meratuh 2 tahun, diracunnya Umar bin Aziz pula. Diracunnya. Ini jahatnya. Menyebabkan ulama-ulama menentang khalifah-khalifah
yang meracun Umar bin Abdul Aziz. Dan ini krisis kepimpinan dalam pemerintahan Islam. Fitnah bencana yang tak selesai, menimbulkan mazhab Sunni, mazhab Syiah dan mazhab Khawarij kerana pertelingkahan politik di kalangan umat Islam. Ini besar, ceritanya panjang. Namun Nabi mengatakan akan zahir pemimpin di akhir zaman dari keturunan aku, Imam Mahdi. Oleh kerana Sayyidina Hasan meletakkan jawatan, maka ulama mengatakan Tuhan beri fadilat pada Sayyidina Hasan, dipilih Imam Mahdi dari zuriat Sayyidina Hasan. Ini mengikut riwayat Abu Dawud dan yang sepertinya. Mengikut riwayat Imam Syafi'i dan riwayat Al-Baihaqi, Abu Nu'aim daripada zuriat Sayyidina Husain. Kerana Sayyidina Husain berjuang menentang kezaliman. Bila Muawiyah mati, dilantik Yazid menjadi khalifah, menyebabkan penduduk Madinah dan penduduk Mekah, penduduk Taif membai'ahkan Sayyidina Husain menjadi khalifah. Penduduk Iraq menjemput Sayyidina Husain datang ke Iraq untuk bai'ah. Sayyidina Husain nak pergi ke Iraq. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair melarang Sayyidina Husain yang pergi ke Iraq. Sayyidina Husain nak pergi juga kerana ribu orang menunggu dia di Iraq untuk berbai'ah, untuk menyelamatkan pemerintahan Islam. Malangnya tentera Bani Umayyah sudah menyerang Iraq. Ubaidillah bin Ziyad dengan bala tenteranya menawan Iraq, memaksa penduduk Iraq menyokong Bani Umayyah. Sayyidina Husain pergi juga ke Iraq dan dibunuh di Karbala dalam pertempuran yang sengit. Dia antara pengikut Sayyidina Husain yang sedikit saja jumlahnya. Ada riwayat kata 70 orang, sikit sangat. Melawan beribu-ribu bala tentera, Sayyidina Husain dibunuh di Karbala. Lepas Sayyidina Husain dibunuh, Abdullah bin Zubair mengisytiharkan diri menjadi khalifah, dibai'ah oleh orang Islam Mekah, Madinah, Taif dan Iraq. Abdullah bin Zubair menentang kerajaan Yazid, Marwan dan Malik bin Marwan. Ini peristiwa yang panjang ceritanya. Ada ulama mengatakan bahawa Sayyidina Husain yang mengorbankan dirinya untuk menentang penyelewangan dalam pemerintahan Islam, maka Allah memberi fadilat memilih Imam Mahdi dari keturunan Sayyidina Husain. Ini khilaf. Ada kata Sayyidina Hasan, ada kata Sayyidina Husain. Wallahu a'lam. Bila zahir Imam Mahdi sungguh dengan tanda-tanda yang disebut tadi, tanda-tanda penuh dengan kezaliman dulu, tanda-tanda 313 orang yang bai'ah dia, tanda-tanda tentera ditelan oleh bumi, tentera yang beruniform nak serang Imam Mahdi ditelan oleh bumi. Kemudian salji turun di negeri Arab, banyak orang pergi untuk bai'ah Imam Mahdi. Akan zahir, bila zahir maka selesailah masalah khilaf ini. Zahir, bagaimana? Wallahu a'lam. Dan ilmu Allah Ta'ala. Para sahabat radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis zahirnya Imam Mahdi, jumlah para sahabat yang meriwayatkan zahirnya Imam Mahdi, jumlah para sahabat yang meriwayatkan hadis-hadis zahirnya Imam Mahdi ialah 26 orang. Mereka ialah Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Talhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Al-Husain bin Ali, Ummu Salamah, Ummu Habibah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abu Sa'id al-Khudri, Jabir bin Abdullah, Abu Hurairah, Anas bin Malik, Ammar bin Yasir, Auf bin Malik, Thauban, Qarrah bin Iyas, Ali al-Hilali, Huzaifah bin al-Yaman, Abdullah bin al-Harith bin Juzu, Auf bin Malik, Imran bin Husain, Abu Tufail. Abu Tufail ini sahabat yang paling akhir mati, sahabat yang paling akhir sekali mati, Abu Tufail. Dan Jabir As-Sidqi radhiyallahu anhum wa ansairis sahabati ajma'in. Ini sahabat-sahabat yang meriwayatkan zahirnya Imam Mahdi.
menandakan hadis ni hadis yang mutawatir, bukan hadis yang dhaif lagi. Oleh itu ada kalangan ulama yang menyatakan zahirnya Imam Mahdi adalah mutawatir. Antara mereka ialah Al-Hafiz Abul Husain Muhammad bin Al-Husain Al-Aburi, Muhammad Al-Barzanji, Muhammad Al-Safarini, Al-Qadhi Muhammad Ali Al-Shawkani, Siddiq Hasan Al-Qanuji, dan kalangan ulama mutaakhirin ialah Syekh Muhammad bin Ja'far Al-Kattani. Ini ulama-ulama mengatakan hadis dari Imam Mahdi hadis yang mutawatir. Mutawatir diriwayatkan oleh ramai orang, tak boleh dinafikan. Ramai orang meriwayatkannya. Dan 36 orang imam dalam ilmu hadis telah menyebut hadis zahirnya Imam Mahdi dalam kitab-kitab mereka. Di antaranya Abu Dawud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, An-Nasai, Imam Ahmad bin Hanbal, Ibnu Hibban, Al-Hakim dan lain-lain. Bahkan di kalangan ulama-ulama besar telah mengarang kitab yang khusus berhubung dengan zahirnya Imam Mahdi. Antara mereka Abu Bakar bin Abi Khaisamah, Al-Hafiz Abu Nu'aim As-Suyuti, Imaduddin bin Kathir, Ibnu Kathir, Ibnu Hajar Al-Makki Al-Haythami, Muhammad bin Ismail As-San'ani, guru kami Syekh Abdul Muhsin Abbad dan lain-lain. Syekh Abdul Muhsin Abbad ni yang mengajar di Masjid Madinah. Oleh itu kita hendaklah memandang berat kepada sesiapa sahaja yang mempertikai atau memandang ringan tentang hadis zahirnya Imam Mahdi yang seringkali dilakukan oleh orang-orang yang tidak mendalami dalam ilmu hadis. Kadang-kadang mengemukakan pendapat dengan jahil atau bertaklid tanpa suatu kajian yang mendalam. Agar kita tidak terjebak ke dalam pandangan yang menafikan atau mengeyakan dengan tafsiran sendiri dan pandukan akal, maka saya kemukakan pandangan ulama berhubung dengan Imam Mahdi. Pandangan ulama yang muktabar berhubung dengan Imam Mahdi. Wallahu alam.